Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selamat menunaikan solat fardu maghrib dengan berjamaah. Pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Muka surat 98, mengikut kitab Jawi. Muka surat 98 kitab Jawi. Kalau ada yang Rumi tu saya tak tahulah. Muka surat berapa? Sembilan, tak apalah. Saya jauhi. Dulu kitab ni tak ada Rumi. Semua Jawi dulu. Tapi sejak akhir-akhir ni ramai dah orang tak pandai baca Jawi. Jadi kitab pun terpaksa dibuat Jawi, dibuat Rumi. Dibuat Rumi. Ikut saya kalau kitab agama ni kalau Rumi punya tu baca lambat sikit. Kadang-kadang ada ijaz-ijaz Arab tu kita ganggu sikit. Tengok dia punya tu. Tak apalah. Mengikut kemahiran masing-masing lah. Ada yang suka Rumi, ada yang suka Jawi. Quran pun ada Quran Rumi. Quran Rumi ni kacau. Nak bunyi dah tu lah payah sikit. Dia ada beza. Nak bunyikan itu. Tak apalah. Nak membantu golongan-golongan yang tak pandai Jawi. Dulu ada apa ni, berbagai-bagai cara lah untuk nak memperkenalkan Jawi ni, tapi tak juga. Diubah kepada ejaan apa tu yang ada huruf saksi tu, huruf vokal tu. Semua ada ubah ejaan baru, ejaan baru. Tak mau dah macam ejaan lama tu. Ejaan lama tu mengelirukan. Diubah kepada ejaan baru. Ejaan baru pun masih juga lagi budak-budak tak pandai juga lagi baca Jawi. Pusing macam mana pun orang tak pandai juga lagi baca Jawi. Pasal apa? Apa sebab dah? Saya pernah berbahas ni, saya kata ubahlah. Sistem Jawi ni ubahlah, macam mana pun dia tak boleh pergi jauh. Pasal apa? Dia tak ada nilai ekonomi. Orang mengaji, orang nak tahu apa faedah dia mengaji. Apa guna dia. Kalau susah macam mana pun, kalau ada faedah dia, orang mau belajar. Contoh dia bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, walaupun ejaan bahasa Inggeris ni nampukang juga. Kalau kira bunyi dah. Kalau yang tahu bahasa Inggeris tahulah. Itu dia. BUSY apa bunyi dah? BUSY apa bunyi dah? Bukan BUSY.
Busy ha. Bunyi dia busy. BU tu bunyi B. Pasal apa bunyi B? Ha. BUS. Bas pula. U tu jadi I pula bunyi dah. Lintang pukang juga bunyi dah. Tapi orang belajar boleh juga. Pasal apa? Ha? Ada nilai ekonomi tu ada. Lulus bahasa Inggeris ada kelebihan dia. Ini ha. Kalau nak cari kerja pun dia kata mesti selain daripada apa? Lulus bahasa Malaysia dengan kepujian ini apa ni? Untuk negara Malaysia ni kalau nak cari kerja kerajaan mesti lulus bahasa Malaysia dengan kepujian. Ha? Kalau dekat lulus dia tak mau. Dia ke pujian. Tapi sesiapa yang ada memiliki kelulusan bahasa Inggeris itu satu bonus. Ha, dapatlah orang yang ada kelulusan bahasa Inggeris ni. Ya, Jawi dia tak sebut pun. Dia tak sebut pun siapa yang ada pandai baca Jawi, itu satu bonus tak ada. Tak ada sebut. Saya kata gitu pada penceramah di mana? Di Kuala Lumpur. Diam dia. Betul lah dia kata. Betul. Akhirnya dia mengaku betul. Tak apalah. Kita tengok kita naikkan balik kita, sebab kalau kita baca sini daripada sini ni dia tak daripada mula dia payah. Jadi kita naikkan ke atas balik. Yang nombor 1 tu. Mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Dan mengiktikadkan juga bahawa Allah mengurus dan mentadbir alam ini. Ini tajuk besar dia ialah tentang beriman kepada Allah. Tajuk besar dia ialah beriman kepada Allah. Dia kata apa? Kita hendaklah mengiktikadkan bahawa Allah lah yang menjadikan alam ini serta makhluk-makhluk yang ada di dalam dia. Kita yakin yang menjadikan alam ini serta yang ada di dalam alam ni, makhluk-makhluk yang ada dalam alam ni semuanya Allah yang jadikan. Tak ada siapa yang boleh nak menjadikan. Kita nak jadikan nyamuk seekor pun tak boleh. Nyamuk yang kecil tu pun tak boleh nak buat. Itu dia. Dan mengiktikadkan juga bahawa Allah mengurus dan mentadbir alam ini. Allah lah yang mengurus dan mentadbir alam ni. Alam ini di bawah pentadbiran Allah. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir alam. Kita selalu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu. Kita mengaku bahawa Allah lah yang mentadbir alam. Firman Allah dia dibuktikan dengan firman Allah. Cakap saja tak ada bukti tak jadi. Kena ada bukti dia dah. Kalau mengaji ilmu apa pun, ilmu tauhid ni, kena cakap, kena ada bukti dah. Dalil, bukti ni dah dalil. Dalil daripada Al-Quran ni adalah dalil yang paling kuat. Dalil daripada Al-Quran adalah dalil yang paling kuat. Kalau dalil daripada syair-syair Arab ke tu kira-kira nombor 2, nombor 3, nombor 4 lah. Tapi kalau dalil daripada Al-Quran ini adalah dalil yang paling kuat. Sebab kita beriman dengan Al-Quran, kita beriman dengan kitab. Dengan kitab, percaya kepada kitab. Al-Quran adalah rujukan kita. Dalil utama, rujukan utama. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahar yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam.
Sesungguhnya Tuhan kamulah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 hari. Awalul Ahad wa akhirul Jum'ah. Mengikut tafsir dalam tafsir Jalalain, dia kata dimulakan daripada hari Ahad dan dia disudahi dengan hari apa? Hari Jumaat. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Betul lah. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Mengikut tafsir Jalalain. Dia kata mula daripada hari Ahad dan disudahi dengan hari Jumaat. Kiamat pun hari Jumaat juga. Tapi hari Jumaat bila? Wallahu alam. Dikatakan hari Jumaat juga. Tapi ada yang mengatakan bukan 6 hari, 6 hari mengikut kiraan itu. Ada juga ulama mengatakan bukan kiraan yang 6 hari yang macam hari ini. 6 masa. Masa tu macam mana kita pun tak tahu mana dia punya. Ada ulama mengatakan gitu. Tak apalah. Dalam 6 masa. Ayam tu kalau asal makna dia hari. Lalu ia bersemayam di atas arasy. Tuhan bersemayam di atas arasy. Ada. Ini ada satu kes lah ni. Kes heboh jugalah. Orang pertikaikan ustaz tu kata Tuhan ni ada tempat. Jadi payah kan. Sedangkan kita ada belajar apa? Kita ada belajar ilmu tauhid. Dia kata Tuhan ini tidak bertempat. Kalau dah arasy tu macam mana? Ini itu kita kata kita percaya tapi kita tak tahu nak gambar ini. Ini bersemayam di atas arasy menurut cara yang layak bagi dia. Kerana akal kita tak dapat nak menggambarkan macam mana. Kita jangan duk fikir arasy ni di atas ke di bawah ke mana. Jangan duk fikir yang tu. Itu urusan Allah. Arasy tu tempat yang kebesaran yang layak bagi Tuhan, yang layak bagi Tuhan. Kita percaya itu ya. Jangan duk fikir-fikir lebih sangat, kerana kita takkan dapat mengetahui. Akal kita yang lemah ni takkan dapat mengetahui sampai ke peringkat tu. Kalau kita fikir-fikir Tuhan ni tak ada tempat, di atas bukan, di bawah bukan, di kiri bukan, di kanan bukan. Kalau gitu macam mana kita nak tengok Tuhan di hari kiamat? Tapi sedangkan dalam Al-Quran kata kita akan melihat Allah. Jadi macam mana kalau dah Tuhan tak ada tempat? Kalau kita fikir akal kita secara akal manusia biasa, dia kata mustahil boleh tengok. Kalau Tuhan tu tak ada tempat. Tapi dalam Al-Quran kata kita akan melihat Tuhan. Macam mana cara dia? Wallahu alam, tu jawapan dia. Jangan fikir lebih-lebih sangat. Akal kita takkan sampai dapat mengetahui benda-benda macam tu. Apa pula ni? Kecemasan kan? Hello. Okey. Okey, tak apa lah. Okey. Ya. Jadi kalau kita fikir macam tu payahlah. Kita tak macam mana kita kata Tuhan mula jumpa Tuhan pula. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dalam Al-Quran ada. Muka-muka pada hari itu bercahaya kerana melihat Tuhan dia. Kalau dalam Al-Quran kata tengok Tuhan, macam mana pula kita kata tak nak? Kalau akal kita kata macam mana nak tengok sedangkan Tuhan tak ada tempat? Pusing macam mana pula? Itu wallahu alam jawapan dia, jangan kita nak fikir. Adalah cara Tuhan punya yang di luar daripada akal kita. Baiklah. Dan ia melindungi malam dengan siang, yang mengiringinya dengan deras, silih berganti malam dan siang. Silih berganti dengan laju yang berpusing.
berpusing dengan laju dah. Bumi ni berpusing dengan begitu laju dah. Silih berganti. Dengan deras. Silih berganti. Dan ia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintah dia. Semua dia tunduk pada perintah. An-najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu wasyajaru yasjudan. Al-Quran kata. Bintang-bintang dan pokok-pokok semuanya tu tunduk pada Allah. Macam mana pokok tunduk? Wallahu alam. Jangan kita ada fikir, dia tunduk macam kita tunduk. Kita sujud. Dah. Semua tu yang ada di bumi ni semua bertasbih pada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tak bertasbih pada Allah. Semua benda-benda ni bertasbih pada Allah. Macam mana cara dia bertasbih? Wallahu alam. Bukan macam kita. Dia adalah cara dia. Burung cara burung. Kita cara kita bertasbih. Kita duduk tasbih subhanallah subhanallah. Itu cara kita. Burung macam mana dia bertasbih? Kita pun tak tahu macam mana cara dia. Tapi dia bertasbih juga. Dia pun bertasbih juga. Itu dia. Ada orang kata lah. Orang kata kita tak boleh tangkap kata. Kalau nak mengair karuan, jangan tangkap kata, jangan umpan kata. Sebab apa? Sebab kata tu bertasbih pada Allah. Kalau macam tu semua tak boleh. Nak buat umpan apa? Nak buat umpan apa? Umpan apa? Padahal semua benda-benda lain pun bertasbih juga. Yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apa yang ada di bumi ni semua bertasbih pada Allah. Kalau macam tu nak umpan apa? Semua tak boleh lah. Itu dia. Biasa mancing karuan. yang biasa mancing tahulah. Itu dia. Semua tunduk pada perintah dia. An-najmu wasyajaru yasjudan. Kepada Allah jugalah tertentu urusan mencipta sekalian makhluk. Urusan mencipta sekalian makhluk ni hanya di bawah urusan Allah. Dan urusan pemerintahan dia, di bawah pemerintahan dia, dia saja yang memerintahkan alam ini. Kepada siapa yang dia nak letakkan nak jadi pemerintah, dialah yang menentukan siapa yang nak jadi pemerintah, siapa yang tak jadi pemerintah, siapa yang nak jadi raja, siapa yang tak jadi raja. Tuhan yang menentukan dia. Ini semua ketentuan Allah. Dia raja, dia lahir-lahir dia raja. Itu ketentuan Allah. Allah dah tetapkan dia jadi raja. Lahir-lahir saja raja. Paling kurang raja muda. Raja muda lah. Dah lahir-lahir takkan lahir terus tua. Dia lahir raja. Itu nasib lah. Ini ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Allah yang menentukan nasib dia jadi raja. Kita ni Tuhan tak takdirkan jadi raja. Dah jadi orang biasa. Jadi raja pun susah juga no? Susah tak? Nak makan di warung-warung tak tentu halal pun tak sesuai juga. Orang awam ni senang. Di mana-mana pun boleh. Warung-warung hak murah pun boleh, hak mahal pun boleh. Boleh. Ikut sedap ya. Jadi hakim pun susah. Jadi hakim bukan boleh makan di tempat-tempat tentu halal. Kedai-kedai mama macam tu kan boleh. Hakim dia ada dia punya standard dia. Dia bukan boleh berkawan dengan orang bebas berkawan, tak boleh. Pasal apa? Nanti dia apa? Ditakuti dia akan memihak, bias dalam dia punya hukuman dia. Dia takut yang tu. Jadi hakim dia tak boleh makan, dia kena ada standard-standard dia di tempat-tempat yang tertentu. Itu dia. Susah juga. Lebih senang kita pula. Kita makanlah di mana pun tak apa.
Berkawan lah dengan siapa pun tak apa. Tak ada halangan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbir sekalian makhluk. Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam ni. Tuhan kadang-kadang tu ialah Tuhan lantik. Tuhan lantik Adam menjadi khalifah. Ditentang oleh para malaikat. Ditentang oleh para malaikat. Malaikat kata orang manusia ni tak layak jadi pemerintah sebab dia apa? Dia suka melakukan pembunuhan, percakaran, perosakan. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, adakah Tuhan ya Allah kamu nak lantik manusia yang kerja dia suka melakukan kerosakan di muka bumi, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami paling layak kerana kami sentiasa bertasbih pada engkau. Patut dia kamilah jadi apa? Jadi ni khalifah di muka bumi. Tapi Tuhan kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Tuhan kata aku lebih tahu daripada kamu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Akhirnya Tuhan ajar Adam. Tuhan ajar Adam apa dia? Nama-nama benda. Ini apa dia, yang ni apa dia, yang ni apa dia, ini apa kegunaan dia, yang ni apa semua ilmu-ilmu keduniaan ni lah maksud dia. Bukan dekat nama dia saja. Kegunaan dia macam mana, ini apa fungsi dia, ini apa Tuhan ajar. Tuhan ajar Adam. Kemudian satu masa Tuhan panggil malaikat. Tuhan panggil malaikat. Tanya pada malaikat, apa dia benda ni, yang ni apa benda ni. Malaikat tak boleh jawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci ya Allah, kami tak tahulah. Yang kamu dah ajar kami tahu. Yang kami tak, yang kamu tak ajar kami tak tahu. Kemudian tanya Adam. Tanya Adam boleh jawablah. Ini. Akhirnya kalah malaikat. Kalah malaikat dalam interview tu lah. Kawan ni disuruh cakap Inggeris. Hak yang mengaji sekolah Melayu ni, cuba kau cakap Inggeris. 5 minit suruh cakap Inggeris. Hak yang mengaji sekolah Melayu, mengaji aliran Melayu ni. Suruh cakap Inggeris. Mula anak apa ni? Ayu apa benda? Itu je yang dia tahu. I love you dia tahu. Itu dia tahu. Dia tahu lama-lama. Panggil yang aliran Inggeris ni, suruh cakap Inggeris 5 minit. Dia cakap, orang suruh 5 minit, dia cakap 10 minit. Mana bakat dia? Suruh 5 minit, dia cakap 10 minit. 5 minit bagi peluang 5 minit, dia cakap 10 minit lebih. Senang kat dia, dapat kat dia jawatan tu. Amalah juga macam Adam ni. Tuhan bagi apa? Tuhan ajar Adam nama-nama benda semua Tuhan ajar. Lepas tu Tuhan tanya balik pada Adam. Adam pun senanglah jawab. Malaikat tak boleh jawab. Pasal malaikat tak tahu, malaikat tak belajar bab tu. Macam orang aliran Melayu tadi lah, tak pandai pula cakap Inggeris. Maklumlah mengaji aliran Melayu. Satu masa aja cakap Inggeris. Itu pun bukan cakap pun. Apa dia? Dengar je. Menjadi pendengar, bukan bercakap. Bila nak pandai bercakap? Kalau dah tak bercakap. Tu interview, suruh cakap Inggeris. Pakai tak dapat lah. Tidak. Cepatlah. Tuhan ajar Adam. Ajar. Ini mentadbir ni kena pandai. Orang yang nak mentadbir negara ni kena pandai, dia kena tahu banyak perkara. bukan tetap dekat ni. Malaikat kata kami ni yang paling hebat sebab kami yang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang sentiasa bertasbih pada engkau ya Allah.
Kamilah yang layak jadi apa? Jadi khalifah. Pasal apa orang manusia pula? Tuhan yang makna dia nak mentadbir alam ni kena bukan dekat pandai semayang puasa ya. Bukan dekat pandai jadi imam je. Kena pandai banyak apa? Banyak perkara pentadbiran. Itu maksud dia. Itu dia. Malaikat dia pandai dia tahu bertasbih ya. Dia tak pandai nak mentadbir. Adam dia ajar apa? Tentang ibadat pun dia ajar, tentang pentadbiran pun dia ajar. Layaklah Adam jadi khalifah. Itu dia. Firman Allah ini menjelaskan kekuasaan dan keesaan dan kemurahan Allah Azza wa Jalla untuk mengingatkan manusia supaya beriman dan menyembahnya serta taat kepada dia. Ayat ini menyuruh kita supaya Allah menjelaskan kekuasaan, keesaan dan kemurahan Allah. Untuk mengingatkan manusia supaya beriman dan menyembah dia. Bila kita dah tahu Allah ini maha berkuasa, Allah ini maha pemurah, Allah ini maha mengetahui dan sebagainya, maka patutnya kewajipan kita adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan menyembah dia. Terus ada sembah yang lain, menyembah kepada Allah. Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dalam ayat-ayat yang ana dia kata Tuhan suruh apa? Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kamu tidak ada Tuhan yang lain. Akulah Tuhan. Ani'budullah. Dan menyembahnya serta taat kepada dia. Sembah Allah, taat kepada Allah. Bukan dekat sembah ya, kena taat. Sembah bukan dekat sembahyang ya maksud dia. Kalau sembahyang saja tu sembahlah tu. Tapi kena taat, sentiasa taat. Di luar sembahyang pun kena apa? Kena taat. Bukan mana waktu sembahyang ya. Itu dia. Taat, sentiasa taat pada Allah. Dalam kehidupan keharian kita ni sentiasa di bawah pemerintahan Allah. Kena ikut peraturan Allah. Duduk pun ikut peraturan Allah. Berpakaian pun kena pakai mengikut yang Allah perintahkan. Tak boleh kalau pakai apa? Pakai tak menutup aurat. Walaupun bukan mana dalam sembahyang yang mesti pakai menutup aurat. Di luar sembahyang pun kena taat juga. Taat juga. Bukan mana waktu sembahyang ya. Itu dia. Begitu jugalah benda-benda perkara-perkara yang lain. Ni di luar sembahyang, jangan di luar sembahyang ini taat pada Allah, menyembah Allah. Tapi lepas sembahyang dia pukul orang. Lepas sembahyang pukul orang itu masa tadi dah sembah Allah dah, aku dah sembah dah Allah. Cukuplah. Tak cukup. Kena sentiasa mematuhi perintah Allah. Menyusahkan orang tak boleh. Al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Seorang muslim ialah orang yang selamat orang muslim itu daripada keburukan tangan dia dan lidah dia. Tangan dia pun dia tak menyusahkan orang lain. Dia tak pukul orang, dia tak dia tak menyakiti orang. Lidah dia pun tidak menyakiti orang. Itu baru muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia. Jadi kita sentiasa ikut. Bukan mana dalam sembahyang saja kena ikut perintah Tuhan. Di luar sembahyang dah habis dah, aku tak payah ikut dah, aku dah habis dah. Dah bukan macam itu. Serta taat kepada dia. Sebab tu ayat kata beriman dan menyembahnya serta taat kepada dia. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras menurut cara yang layak bagi dia. Kita tak usah fikir macam mana cara Allah bersemayam. Jangan tu kita ada ingat Tuhan dia bersemayam macam sultan bersemayam. Jangan tu ingat macam tu. Ingat macam itu apa dia? Kita sudah menyamai Allah dengan makhluk, sedangkan Allah itu sifat dia apa dia? Mukhalafatuhu lil apa? Lil hawadis kan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu tak sama dengan makhluk.
Macam mana dia bersemayam? Macam mana dia bersemayam? Itu mengikut cara yang layak bagi dia. Kerana Allah Azza wa Jalla Maha Suci daripada segala yang dipikir dan dipahamkan oleh manusia. Kita tak dapat nak fikir macam mana Tuhan bersemayam. Dia sudah ada fikirlah. Terus ada fikirlah. Itu dia. Dan zat dan sifat Allah yang qadim tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Sifat Tuhan ni pun kita tak boleh nak jangkau dengan akal manusia, tak boleh, tak akan sampai. Tuhan itu qadim. Kita kata Tuhan qadim. Macam mana ustaz Tuhan qadim? Tak ada permulaan. Macam mana boleh tak ada permulaan? Kita duk fikir, macam mana dia tak ada permulaan? Sampai bila pun tak dapat jawapan dia? Sebab manusia, makhluk Allah ni semua ada permulaan. Ada yang tarikh lahir dia tahun 50, ada yang tarikh lahir dia tahun 70, ada yang tarikh lahir dia semalam baru ada. Mana ada permulaan, ada permulaan. Sedangkan Tuhan itu tidak ada apa, tidak permulaan, ada qadim. Allah itu qadim. Kalau ada qadim maknanya tak ada permulaan. Bila dah tak ada permulaan, kita pun dah fikir macam mana Tuhan boleh ada tak ada permulaan. Daripada dulu ada sebelum tu ada ya, macam mana kita tak akan dapat jawapan dia. Akal kita yang lemah ni tak akan dapat memberikan jawapan dia. Betul dia. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti terus menerus disebabkan edaran bumi sentiasa berputar dengan deras. Bumi ni yang berputar dengan deras. Selaju mana? Selaju mana? Selaju 24 jam lah. Yang kita tahu dia pusing-pusing 24 jam berlakulah siang dan malam, pusingan dia 24 jam. Macam mana ustaz bumi pusing? Kalau hang nak tahu bumi berpusing ke tak pusing, hang naik ke atas. Kalau hang duduk di bawah ni hang payahlah nak nampak. Hang naik ke atas. Sebab kita, kalau bumi pusing, kita pun pusing sama bila kita nak rasa. Tapi nak nampak dia pusing tak pusing, kena naik ke atas. Kalau kita naik ke atas, kalau ni kita duduk di sini di awang-awang macam ni, agak-agak kalau bumi pusing lama-lama kita ada di England tak? Agak-agak lama-kelamaan kita ada di England tak? Kita duduk di atas ni. Bumi di bawah ni pusing lama-lama kita duduk berbetulan dengan England. Jangan mengajar ilmu sains. Boleh berlaku ke? Cerita ini berlaku. Boleh jadi aku. Itu akai saya lah. Duduk di atas ni. Nak pergi England tak payah. Ni duduk je di atas. Lama-lama dia musim-musim dah sampai lah kita. Apalah. Itu kena tanya orang ngaji ni lah. Jangan tanya saya tak tahu bab tu. Tapi kalau fikir-fikir menasabah juga kan. Sebab tu orang kata kalau kita pergi ke sana dia cepat sikit. So ke mana arah yang cepat sikit, laluannya kalau pergi ke sini dia lambat sikit sampai. Sebab dia menjanggah bumi dia pusing sini, kita pusing kena cepat dah sampai ke negeri yang kita tuju tu. Kalau kita ikut lambat sikit. Saya tu baca gitulah. Tak apalah. Itu dia. Yang sifat Allah yang qadim ni kita tak akan dapat, akal kita tak akan dapat nak memahami dia dengan jelas. Takkan dapat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang berjalan dengan deras, dengan deras. Ini semuanya adalah sebagai bukti bahawa alam dan makhluk yang ada di alam ini di bawah urusan dan tadbir Allah, yang wajib diiktikadkan bahawa Allah yang Maha Esa berkuasa secara mutlak mengurus dan mentadbir alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalam dia. Secara mutlak kita wajib percaya. Dengan bukti-bukti yang Tuhan dah tunjukkan, kekuasaan Allah yang Tuhan dah buktikan. Alam ini semua di bawah perintah Allah. Kalau dia kata nak hujan, hujanlah. Kalau dia kata banjir, banjirlah.
Nak kata apa? Macam Sami Bilo duk kata. Pernah mungkin saya dah pernah kata sini dah. Orang komplain Sami Bilo pasal apa? Flyover tu cepat rosak. Dulu buat lambat, hak yang orang putih punya buat boleh apa? Boleh tahan berpuluh-puluh tahun tahan. Jambatan yang dibuat dia orang putih dulu. Kena jambatan yang dibuat dia zaman moden ni, tak dapat runtuh. Sana berlubang, sini berlubang. Orang tanya Sami Bilo. Sami Bilo jawab apa? Ini Sami Bilo kata, hujan mau turun siapa boleh tahan? Hujan mau turun siapa boleh tahan? Senang kan jawab dah. Hujan boleh turun, mau turun siapa boleh tahan? Tak apalah. Saya pun dengar dalam ni juga. Tengok dia kita baca-baca. Oh, dia jawab itu jawapan dia. Senang. Hujan turun siapa boleh tahan? Ada. Tak apalah. Dia alam ni, di sinilah letaknya keimanan kewujudan Allah. Di sinilah kita percaya bahawa Allah lah yang mentadbir alam ni. Dia nak bagi hujan, kan dia nak bagi banjir, kan dia nak bagi kemarau, kan dia nak bagi apa, kan semua di bawah pentadbiran dia. Tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang. Kita hanya sekadar berdoa saja. Kalau hujan tak turun, minta hujan. Kalau hujan lebih-lebih turun, minta dia berhenti. Minta dia berhenti. Kalau hujan lebih-lebih sangat turun, sampai mula hujan ni kalau dia sikit aman. Tapi kalau dia berlebih-lebihan, dia datang jadi macam apa? Jadi bala. Dia bukan rahmat dah. Sampai melimpah-limpah sampai ke bumbung ya. Ini bukannya rahmat dia, ni bala. Bala apa mana bala? Bala ni maknanya ujian Allah. Bala. Kalau dah dia jadi bala tu, hujan yang turun dah sampai peringkat jadi bala ni, itu yang Nabi berdoa, Allahumma apa doa dah? Satu masa tu tak hujan. Ini sejarah dia, tak hujan. Orang Nabi minta, orang jumpa pada Nabi suruh minta Nabi turunkan hujan. Minta Tuhan turunkan hujan. Dah lama sangat kemarau ni. Akhirnya Nabi pun berdoa, minta hujan. Turunlah hujan. Hujan turun tak henti-henti. Tak turun sampai tak henti-henti daripada hari Jumaat ni sampai hari Jumaat depan duk dia terus menerus hujan. Lama-lama dia minta apa? Minta kepada Nabi supaya minta berhentilah hujan ni, dah lebih sangat dah. Itu yang Nabi berdoa apa? Allahumma hawalaina wala apa? Wala alaina. dia punya doa ada. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya Tuhan, hujan ni cukup sudahlah. Jangan sampai melebih-lebih sampai kata menimpa kami, tak maulah. Allahumma hawalaina wala alaina. Saya ingat lagi doa tu. Ada cerita ni dalam hadis. Cerita ini dalam hadis. Bukan cerita dongeng ni. dalam hadis. Dia. Yang kedua, mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berhak dipuji dan dialah yang layak menerima pujian daripada orang-orang yang beriman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada baca sembahyang tu. Mula-mula sekali lagi puji Tuhan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir alam. Kita ada baca tu. Puji Tuhan. Kerana Tuhan saja yang layak menerima pujian daripada orang yang beriman. Kemudian manusia ni boleh jugalah dia puji-puji sikit-sikit. Tapi tak boleh nak puji lebih-lebih sangat.
Ya, manusia ni bukan apa? Bukan yang sempurna, bukan sempurna. Tapi kadang-kadang puji, melebih-lebih. Melebih-lebih punya puji. Ha, kadang-kadang kita dengar pun Allah, iya kan orang ini dia kata berjiwa rakyat. Punya nak puji tu, berjiwa rakyat, tapi kita tahu dia ni bukan berjiwa rakyat. Kita tahu. Kadang-kadang puji-puji berjiwa rakyat. Baru kita kenal orang ni siapa dia bukan berjiwa rakyat. Tapi saya tengok-tengok dalam banyak-banyak sultan ni lah. Yang paling berjiwa rakyat sultan mana? Yang saya nampak Sultan Pahang tau. Sultan Pahang ni dia memang berjiwa rakyat. Banjir aja dia dulu sampai. Jangan buat main. Kalau banjir kawasan tu, kalau kita jadi wakil rakyat, kita datang kemudian malu dekat dia. Malu dengan dia. Kawasan kita banjir. Tiba-tiba dia dulu sampai. Kita tak sampai lagi, tak tengok lagi. Malu dengan dia. Dia selalu Dia tak kira lah dia naik apa pun tak kisahlah. Tapi dia dia cukup. Saya kadang-kadang rasa ni, Sultan Pahang, cepat dia. Mana dia ambil perhatian lah. Awak tak rugilah bagi dia helikopter. tak rugilah dia betul-betul. Itu dia. Saya pergi Pahang, kadang tiap-tiap kali saya pergi jumpa dengan kereta Sultan. Jarang tak jumpa dululah jalan-jalan dalam tu. Jalan dalam tu. Kalau jalan lebuh raya ni, sejak jalan lebuh raya ni saya tak tahulah. Tapi sejak jalan dalam dulu kalau saya pergi Pahang kan, rumah keluarga saya ada di Pahang, adik-beradik. Jarang tak jumpa. Ada ya kereta Sultan mana melawat ni. Ada. Tak apalah. Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian Allah yang layak menerima pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Allah lah yang mentadbir, Allah. Kita puji Allah lah yang mentadbir alam ini, kita puji dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji. Mana datang perkataan segala ni? Ulama-ulama dulu buat terjemah segala. Segala puji. Mana datang perkataan segala ni, datang daripada mana? Alhamdu puji. Tak ada dia kata sahirul hamdi ataupun kullul hamdi. Tak ada kata apa ni tu jami'ul hamdi. Tak ada. Tiba-tiba ulama buat terjemahan segala puji. Pasal apa orang dulu? Dia silap orang ulama ni buat terjemahan. Itu dia. Siapa mengajar pula? Ada mengajar Arab sini? Ada tak? Yang mengaji bahasa Arab lah. Ada? Mengaji? Mengaji tak? Tak mengaji. Ada sikit? Sikit? Apa pasal tu? Segala tu datang dari mana? Ada mengikut saya terbaca lah. Dia kata alif lam lil istighraq. Alif lam tu lil istighraq, untuk meliputi makna dia. Alif lam lil istighraq. Itu dia. Alif lam ni banyak-banyak alif lam. Alif lam lizikri. Kadang-kadang ada juga alif lam lizikri. Alif lam litarif, alif lam ta'rif. Ada macam tu. Itu dia. Kalau yang mengaji apa? Yang mengaji ilmu tajwid, alif lam qamariyah, alif lam syamsiah, itu dari segi tajwid. Dari segi dah. Okay. Yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an.
Pasal apa kita tak baca yaumat taqal jam'an? Baca yaumal taqal jam'an. Alif lam ta. Lepas alif lam tu ada ta. Selalunya kalau lepas alif lam ada ta, kita akan baca dengan alif dengan apa? Alif lam apa? Alif apa? Kalau lepas alif lam tu ada huruf ta, dibaca dengan apa? Qamariyah ke Syamsiah? Ha? Syamsiah? Ha, ya. Tapi di sini kita baca dengan Qamariyah. Pasal apa? Ha, tak mengapa tak baca dengan Syamsiah? Mengapa tak baca yaumat taqal jam'an? Mengapa baca yaumal taqal jam'an? Ha. Saya tanya guru yang mengajar tajwid, guru yang mengajar tajwid pun tak tahu nak jawab. Sebab dia tak mengaji sekolah Arab. Dia mengaji tajwid je. Sebab dia tak mengaji sekolah Arab, dia hanya mengaji tajwid je. Saya tanya guru mengajar tajwid pun tak boleh jawab. Sebab apa? Alif lam itu bukan alif lam qamariyah, bukan alif lam syamsiah. Alif lam itu alif lam fi'il. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiah ni hanya masuk pada isim, dia tak masuk pada fi'il. Itu dia. Sebab tu baca yaumal taqal jam'an. Ajarlah nak uji ni ustaz ni ustaz mengaji surah Arab ke ustaz mengaji kitab Melayu? Tanya-tanya dia pun tak boleh jawab dia dah. Pasal apa tu? Pasal apa? Saya pun tak tahu nak jawab. Yang sebenarnya alif lam itu alif lam pada fi'il. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiah ini hanya masuk pada isim, dia tak masuk pada fi'il. Itu dia itu. Baiklah. Sebab tu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alif lam itu alif lam lil istighraq. Alif lam meliputi. Alif lam mana alif lam meliputi. Dia. Ni alif lam ni banyak dia punya peranan dia. Bukan senang-senang nak bubuh ya. Kadang-kadang sekolah ada sekolah, ada setengah-setengah sekolah madrasatul khairiyah, madrasatul islamiyah. Tak ada alif lam, betul tak? Dia yang tu salah, madrasatul islamiyah. Dia kena al madrasatul islamiyah. Dia kena ada alif lam. Tapi kalau madrasatul hidayah, dia tak boleh ada alif lam. Pasal apa? Itu kena mengaji. Itu kena mengaji. Nak terang di sini tak boleh. Kena terang di sini tak boleh. Kena mengaji. Itu dia. Banyak saya tengok orang bubuh nama-nama apa, nama-nama sekolah pun tak betul. Ada setengah tu bubuh alif lam yang tak sepatutnya ada alif lam. Yang setengah tu patutnya ada alif lam, dia tak bubuh ada alif lam. Pasal apa? Innallaha la yaqbilul ilma intiza'an minal ibad, walakin yaqbilul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqi aliman fattakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu faftaw bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi kata Tuhan tidak mengambil ilmu ini daripada manusia ini dengan dihilangkan, dicabut daripada hamba tu. Hari ini bangun-bangun pagi esok lupa habis. Tak ada, bukan macam tu Tuhan ambil ilmu. Tuhan ambil ilmu ni macam mana? Biqabdil ulama, dengan dimatikan ulama. Ulama-ulama banyak mati. Ulama yang pandai-pandai yang setaraf dengan apa? Dengan Imam Syafi'i itu saya duk cari ya. Kalau nak cari ulama yang setaraf dengan Imam Syafi'i, tak ada mufti, tak ada siapa yang layak jadi mufti. Kalau nak cari yang sampai apa, yang setaraf dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, itu saya duk cari ya. Zaman moden ni. Pasal apa? Tuhan dah apa?
yang hebat-hebat tu Tuhan matikan. Tuhan matikan. Lama-lama tinggallah yang mana? Yang separuh matang. separuh matang. Lama-lama yang tak matang. Nanti lama-lama lagi teruk lama-lama. Lama-lama lagi nak baca Jawi nak tak kira. Sebab saya baca Rumi lah. Ustaz baca Rumi yang boleh pandai. Ustaz nak baca Jawi dah tak ada lah. Datang nanti. Boleh jadi juga. Biqab dari ulama. Hatta idza lam yabqi aliman. Sehingga tidak ada orang alim dah. Fatakhazan nas ru'usan juhalan. Pada masa itu manusia akan melantik ru'usan juhalan. Ketua yang jahil. Imam yang jahil. Ada banyak yang jahil-jahil lah nanti. Fasu'ilu, maka ditanya, faqtau bighairi ilmin, dia pun memberi petua, dia pun menjawab dengan tidak ada ilmu, fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Fadhallu wa adhallu. Sekarang ni pun dah kita nampak dah. Ulama ustaz yang betul-betul hebat dah tak ada lah. Dah makin kurang. Nak cari ustaz yang betul-betul boleh bahasa Arab pun dah terpada dah. Orang saya tahu lah. Ustaz yang balik Mesir pun saya tahu. Standard dia saya berkawan dengan ustaz tu. Saya tahu lah. Kadang-kadang dia bertanya kita balik. Walah. Cukuplah untuk malam ini. Kita sampai alhamdulillahirabbil alamin. Sampai situ. Hari ni berapa bulan? 13. Ingatkan 20 dah. Kau ni faham ya? Faham bila saya kata gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwar Allah bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.